Salam. Hari ini kita bertemu kembali dalam channel NM Automotive. Okey, hari ini saya membawa satu brand daripada negara kimchi. Korea. Okey. Nampak? Hyundai. Nak tahu Hyundai apa? Okey. Hyundai Sonata 2016. Market sekarang memang dah tak ramai orang suka sedan lah, especially orang sekarang dah suka kepada SUV segment lah. SUV segment dalam market Malaysia memang tengah kuat, dalam worldwide punya pun memang tengah hot lah. Macam brand-brand Honda pun diorang dah ada dua jenis SUV, Hyundai pun dah ada dua jenis SUV, Mazda lagi banyak. Mazda hampir keseluruhan model dia adalah SUV. Okay, hari ni tapi dalam market sekarang tetap ada orang akan minat segmen sedan lah. Okay, hari ni kita bawakan Sonata 2016 sedan premium super mewah. Rasa macam kita naik kereta Eropah. Okey, apa kita nak tengok hari ni? Kita nak tengok apa features yang ada dan apa yang ditawarkan untuk Sonata 2016. Okey. Model ini merupakan second generation untuk Malaysia market, untuk yang selepas tahun 2000, sebabnya tahun 2000 pula, tahun 2010 ke atas, sebabnya yang first gen tu model Sonata yang ada bentuk nampak sporty ED tu. Lebih cantik lah. Model tu dia lebih sporty, tapi yang ni rupa dia lebih elegan. Kalau kita tengok, rupa dia memang lebih jauh menawan dan dia punya nampak macam matang sikit lah. Dia punya reka tu nampak macam abah-abah sikit. Okay. Lampu depan model ni telah dihadiri oleh projector lamp, dan dia pun ni merupakan lampu LED rasanya. Dia bukan LED, dia HID, tapi dia kuning sikit lah. Dia bukan biasa kalau kita tengok projector lamp yang pakai bulb tu, dia kuning betul. Yang ni dia kuning putih. So dia kira HID kuning lah. Okay. Lampu bawah ni dia dah dapat sentuhan LED DRL untuk model ni. Papan muka hadapan, kalau kita tengok grill dia semua dah jauh lebih berbeza daripada yang model dulu lah. Model dulu nampak lebih sporty, tajam-tajam. Yang ni dia, kalau kita tengok bentuk dia dah ke tahap Volkswagen, BMW, dia dah cuba ke arah situ. Okey. Apa yang ada bahagian depan ni, kita tengok sensor semua dah ada, tapi sayang kereta ni belum menerima camera around lagi lah. Untuk spek luar negara dah ada, tetapi dalam Malaysia masih belum. Okey, kita ke side kanan pula, side kanan pemandu. Okey. Kereta ini ditawarkan dengan sport rim 18 inci untuk spek tertinggi. Tayar Michelin 235/45. Okey. Kereta ni juga turut menggunakan push start button dan keyless entry. So, ni button dia punya keyless entry lah. Semua dah dapat sentuhan chrome untuk model Sonata ni. Jadinya kita tengok dia punya sudut samping dia tak banyak berubah daripada model sebelum ni. Cumanya ada sedikitlah perubahan. Yang membezakan adalah dia punya saiz badan lah. Yang ni lebih panjang sedikit daripada model sebelum ni. Okey, jom kita tengok bahagian belakang. Ni bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia ni, kalau kita tengok design dia ada rupa macam sedikit sentuhan daripada BMW, sebabnya mereka pun daripada BMW. So dia punya lampu belakang, dia punya tajam-tajam ni mengingatkan saya tentang BMW 3 Series lah. 3 Series tahun 2010 punya. Exhaust untuk model ni dah dapat ellipse chrome. Dan dia juga telah dilengkapi oleh kamera reverse. Model ni untuk belakang dia dah dapat kamera reverse dan ada 4 sensor ni lah, 4 sensor reverse lah. Okey. Dari sudut sebelah kiri penumpang, apa yang ada kita akan nampak dia punya pembuka dia ni sama macam biasa, normal. Dia bukan sebelah kanan, dia masih sebelah kiri. Dan dia punya keyless pun sudah ada kiri dan kanan. So tak ada masalah untuk kita buka daripada sebelah kiri. Lupa saya nak terangkan tadi tentang dia punya side mirror. Side mirror ni dia ada dua tone color. Satu dia ikut body, satu lagi dia black finishing lah, kira macam black piano finishing lah. Okey.
utamanya yang kita nampak kereta ni zaman zaman yang menunjukkan zaman kegemilangan Hyundai Sonata ni adalah dia punya panoramic roof. Dia tidak menggunakan sunroof biasa ataupun moonroof, tetapi dia dah menggunakan panoramic roof. So, apa yang membezakan panoramic ni lebih besar, bukan kaca, dan dia boleh disetting untuk pengguna dalaman untuk dapatkan suasana moonroof pula. Tu istilah panoramic roof lah. Okey. Jom kita tengok sisi penumpang kiri hadapan. Okey, sisi penumpang kiri hadapan yang kita dapat tengok, dia telah menggunakan adjuster elektronik untuk seat kiri. Biasanya kereta-kereta dalam segmen ni tak banyak yang dapat menggunakannya, tapi untuk model ni dia dah dapat. Walaupun harga permulaan dia dulu dalam 160 lebih, tetapi dikira dia dah memberi satu benda yang premium lah. Okey, untuk dia punya penurun tingkap ni, switch turun tingkap ni, dia dah dapat fully auto. So kita once touch dia akan turun habis untuk kiri dan kanan. So benda ni antara features yang ada dalam segmen dia. Okey, kita tengok apa lagi yang ada dalam segmen dia. Jom kita tengok. Ni dia punya size glove box dia. Dia punya size dia normal. Untuk jom kita pergi bahagian pemandu hadapan. Jom kita pergi pemandu hadapan. Okey, kalau kita tengok ni adalah sudut pemandu hadapan kereta ni. Kalau nampak dia punya feel dan rasa seat dia tu memang comfort, super comfort. Dia memeluk badan. Lambar support semua ada. Dan kalau kita perasan, untuk model-model kereta Hyundai ni, kebanyakan dia pemijak minyak tu sama, hampir sama ataupun boleh dikatakan sama dengan Volkswagen. Tak kisahlah Tiguan ke, Jetta ke ataupun Passat, even Passat pun, dia dapat benda yang hampir sama. So kereta ni memang bermain dalam segmen boleh dikategorikan sebagai Eropah, segmen Eropah lah. Dari segi dia punya steering wheel dia, dia ni ada, dia kira bukan 3 spoke, ni 4 spoke lah, sebab dia ada tengah, 2 kiri kanan dan atas lah. So dia kira 4 spoke. Okey, penggunaan mode drive pun dah ditawarkan untuk model ni. Dia ada Eco, Comfort sama dengan Sport mode. So dekat sini kita dapat tengok kereta ni sebenarnya dia dah berada di channel dia orang panggil spek tertinggi yang dia orang dah gunakan fully canvas. Kereta-kereta yang dah ada sport mode ni dia dah fully canvas. Canvas system, maknanya dalam penggunaan ECU dia, ni apa yang saya dapat tahulah, yang saya faham. Penggunaan dia kita tidak boleh adjust sesuka hati sebab dia dah direct by wire, dia bukan direct by cable. So macam throttle response apa semua, dia dah ikut wire punya sensor. Okey, untuk dia punya lampu hadapan dia dah diberi mode kalau kita tengok ni, dia dah dapat sentuhan auto. Jom kita tengok, kita zoom sikit. Okey, dia dah dapat sentuhan auto. Dia punya ni pun dia dah sentuhan auto. Dia punya wiper pun dah sentuhan auto juga. Okey. Steering sekejap. Ni dia punya push start button lah. Kalau dapat tengok sekejap kita kasih tunjuk betul-betul. Ni dia punya push start button. Aircon dah 2 zone. Aircon dah 2 zone. Dia ada kiri dan kanan boleh diatur. Ada panas juga. Dia punya tombol gear dia ni, kereta ni dia dah menggunakan Shiftronic. So dia ada mode untuk manual mode, tetapi dia kelajuan dia diberi adalah 6 kelajuan torque converter Hyundai made lah kira, sebabnya Hyundai antara pencipta gearbox sendirilah. Dia tidak menggunakan gearbox daripada company-company lain. Okey, kita tengok dia punya box tengah ni, dia ada USB untuk dia punya entertainment, boleh control, dan dia ada soket 12 volt 180 watt ni, ada 2. Okey, tengah ni dia ada satu konsol untuk pengisian kunci ke apa. Okey, yang ni adalah dia punya ni lah, kita nak letak air, kira macam glove box. Apa lagi saya nak share, dia punya locker dekat armrest dia ni memang besar, super besar. Dan kereta ni juga dia dah cover untuk dia punya steering lah. Steering dia ni dah pakai teleskopik. Dia boleh atas dan bawah, atas dan bawah, ke dalam dan tarik atas lah, tarik keluar. Okay, so dia dah cover semua. Dia punya brake, dia brake parking dia masih manual, dia belum pakai elektronik, tapi dia dah pakai foot brake lah, foot parking brake lah.
Okey, jom kita tengok bahagian belakang. Kita pergi bahagian belakang dulu lah. Okey. Okey, ni kelebihan segmen D. Kenapa segmen D tu orang kategorikan sebagai segmen mewah? Okey, inilah sebabnya. Tengok, ketinggian saya lebih kurang 175 mm. Betul lah, 175 mm. cm 175 cm. Okey. Saya punya kaki legroom space mesti besar. Bawah duduk kereta ni macam bos. Lepas tu aircon tengah ni pun, aircon zon tengah ni pun dia ada. Lepas tu bawah ni soket 12 volt punya pun ada. Yang rasa sebenarnya segmen D tu kelebihan daripada segmen D yang lain adalah dia punya space lah. Untuk kereta ni antara yang besar, dia punya panjang wheelbase dia pun besar. Banding dengan model yang sebelum ni pun, dia punya wheelbase yang ni lebih besar sebenarnya. Dia sebabkan sunroof ada, panoramic roof ada, jadi lampu sini dia diberi kiri dan kanan. Semua dia dapat LED untuk lampu ni. Dan dia punya kita rasa duduk tu, kita rasa penuh sebenarnya. Badan kita rasa dia peluk apa semua. Biasanya kalau kereta sedan, seat dia flat out. Yang ni dia ikut bentuk badan, dan kita punya armrest semua rasa macam sangat praktikal untuk kita rasa mewah lah. Okey, kelebihan kereta ni yang saya nampak adalah pada market dia. Untuk model 2016 ni, market kitaran dalam 50 lebih ke 60 lebih, 60,000 lebih. Masih boleh pinjam 9 tahun. Dan kereta ni anda akan dapatkan satu feel ataupun perasaan berada dalam sebuah kereta Eropah. Memang tak tipu. Kalau kita naik kereta Japan, let's say Camry lah, memang okey, kita ambil satu contoh Camry. Camry memang selesa, tapi kita rasa dia tu feel Japan. Kita rasa itu adalah kereta yang kita bawa, oh ni kereta Japan. Dia punya comfort, dia punya soundproofnya apa semua, kita akan rasa yang tu kereta Japan. Tapi untuk kereta ni memang kita akan rasa macam kita naik kereta Volkswagen ataupun BMW lah. Kita tak rasa sangat, kita rasa bawa kereta Korea. Tu kelebihan dia. Dan dia punya barang-barang dia pun untuk model ni boleh dikategorikan masih praktikal, harga pun masih mampu. Tak adalah Yahudi sangat, ataupun harga bukan rakyat mahiran punya. Dan kalau dikira dengan harga yang segini, pada saya agak berbaloi, sebabnya kereta baru dulu dalam 160 lebih, 170 lebih. Sekarang dalam 50 lebih, 60 lebih. Okey lah untuk kereta ni. Okey, lupa saya nak terangkan tentang dia punya boot space belakang. Jom kita tengok boot space belakang. Okey, kita tengok dia punya boot space dia ni lebih daripada 500 liter punya. Tengok dia punya besar dia ni. Kambing boleh muat 3 ekor kot. Ni memang saiz besar sebab dia segmen D. Tapi dia punya rata, memang rata tau. Bawah dia rata, dan kalau in case kalau kita nak bawa barang yang panjang, jangan risau, kita boleh buka. Walaupun ni segmen D, selalunya kereta segmen D ni agak susah untuk kita bawa barang, sebabnya dia kereta mewah, di tengah tu ada besi. Tapi untuk model ni masih dapat menurunkan barang dengan mudah. Kita tarik je satu pin, kita tolak kita punya seat depan, dia akan rebah dan kita boleh masuk. Nak masuk bag golf ke, nak bawa lampu panjang ke, nak bawa penyapu ke, mop ke, tak ada hal. Jangan risau, boleh. Okey. Last kali saya nak terangkan tentang, saya nak kongsi dia tentang dia punya enjin. Jom kita tengok enjin dia. Okey, ni enjin Hyundai Sonata untuk model 2016. Okey, model ni dia didatangkan dengan pilihan satu saja pilihan, tidak macam model abang dia ataupun yang varian sebelum ni. Varian sebelum ni dia didatangkan dengan enjin pilihan 2.0 dan 2.4, tapi untuk ni sebabnya mungkin kadar permintaan untuk 2.4 tu masih berkurangan, jadi dia bawa masuk model ni hanyalah 2.0 saja. Tapi jangan risau, 2.0 masih berbaloi sebabnya kereta ni menghasilkan lebih kurang 155 horsepower, torque dalam torque dalam 196 Nm. Masih cukup. Penggunaan minyak harian pun di bandar pun lebih daripada 10 km 1 liter. Pada saya masih okey sebabnya kereta ni dia dah jalan dual VVT. So dia tak ada istilah kita rasa minyak kuat, sebab biasanya enjin dual VVT ni pembakaran lebih efisien dan lebih bersih lah. Okey, sampai di sini saja. Boleh dikatakan review lah. Ni review untuk Hyundai Sonata 2014. Okey, kita akan meminta pendapat dan pandangan
kawan-kawan untuk perbaiki lagi channel ni, dan ataupun ada idea yang lebih menarik, kereta apa yang saya nak kena review lepas ni, untuk sama-sama kita majukan industri automotif negara kita. Yang penting kalau nak beli kereta, jangan sangat kita melihat pada dia punya mileage, tetapi kita tengok pada kondisi body dan enjin. Sebabnya mileage orang boleh adjust, tapi kondisi body kalau dia orang dah buat cantik macam mana, luka tetap ada. Okey. Assalamualaikum.